Ustaz, Yes. nak tanya. Ada yang tanya ni. Kalau kata kita copy saja sheet yang in tu, katalah kita dah siap sheet yang untuk bekerja yang in tu kan. Kalau kita copy sheet saja, kita buat untuk out. Boleh tak? Sama tak? Copy formula dia. Kan sheet tu dah ada kan? Formula dia ke apa? Tak, dia punya the whole sheet. Kan Inilah. ada. Dekat bahagian E. Tadi kan kita buat formula satu-satu kan. Katalah kita dah siap untuk lembaran worksheet untuk ini. Kalau kita copy saja worksheet ini, kita buat another duplicate copy, boleh tak? Untuk out. Boleh, tak ada masalah sebab formula dia sama. In dengan out ni menggunakan formula yang sama. Okey. Kita boleh copy je lah. Sebab dia punya menggunakan cell yang sama, lepas tu dia punya column sama, semua sama. Cuma nak tunjukkan balik kat mana nak buat je. So nak mudah, copy pun boleh. Okey, copy semua sekali, tarik. Okey, lepas tu tarik fungsi bagi semua ni. So kalau ada panjang lagi, contohnya barang keluar ni panjang lagi, so tarik panjang lagi ke bawah. Okey. Okey, contohnya tarikh pada hari ni 14.5. Okey, barang yang kita jual satu saja. Okey, bagaimana kita nak tukarkan not available ni? Kalau pastikan dekat sini dia keluar not available. So kalau kita buat satu sistem dia keluar macam ni, tak berapa cantik lah. So kita akan cantikkan dia, sama ada kita nak kosongkan dia ataupun kita nak keluarkan dash, ataupun nak keluarkan apa-apa aksara sekalipun, nak keluarkan ayat apa-apa ayat apa. Okey, kita nak paparkan kat sini balik. Seperti macam ni. So pada bahagian formula, okey, pada bahagian formula dekat sini, kita akan masukkan di depannya formula yang kita panggil sebagai if error. Okey, kita buat daripada atas tadi. Okey, masukkan if error. Okey, buka kurungan. Okey, so dia ada dua kurungan lah. Yang pertama kurungan if error, yang kedua kurungan bagi VLOOKUP. Okey, dekat bahagian belakang sekali belakang kurungan, tekan koma. Okey, masukkan pembuka kata macam ni. Okey, lepas tu kalau error kita nak masukkan dengan aksara apa? Contohnya Ustaz masukkan dengan aksara dash. So kalau error dia akan keluar dash dekat sini. Okey. Okey, tutup kurungan, tutup pembuka kata tu. Okey, seterusnya tutup pun kita buka dua. Okey, kalau dalam Excel kita sebenarnya boleh nampak dia punya warna je. Okey, kalau if error kurungan berwarna hitam, okey, dia punya penutupnya mesti kurungan yang berwarna hitam. Okey, VLOOKUP kurungannya warna apa ni? Merah ke merah jambu. So kurungannya dia akan sama warna dengan benda tersebut. Okey. Okey, tekan enter. So kita dapat daripada yang C6, formula dekat C6, tarik sampai ke bawah. So apabila error, automatik dia akan paparkan dash. Okey, seperti yang kita buat pada formula tersebut. Kalau kita nak buat ayat ke apa semua ke, terpulang kepada anda. Okey, nanti buat semua sekali bagi bahagian unit dan juga harga. Seterusnya pada bahagian inventory ataupun stok. Okey, sekarang ni kita dah ada produk, senarai produk yang masuk apa dia, kuantiti berapa. Lepas tu kita dah buat juga pada bahagian barang yang kita jual. So itu adalah inventory yang keluar, dan setiap barang masuk dan juga barang keluar kita akan paparkan dekat bahagian stok, senarai barang jualan. Saya namakan sikit ataupun stok. Senarai inventory lah barang jualan. Okey, senarai inventory ataupun stok. Ustaz namakan balik dia punya tajuk ya. Okey, senarai inventory ataupun stok. Okey, yang ini nama produk, okey, yang warna kuning ni, nama produk, unit dan juga harga masih lagi menggunakan formula yang sama. Okey, seperti yang kita gunakan VLOOKUP pada in dan juga out. Okey, jadi anda boleh copy saja. Tapi kena betulkan dia punya cell ni. Okey, ataupun kita buat balik lah. Okey, baru cekap sikit kan. Okey, pastikan balik pada senarai, nama produk berada pada sel yang kedua. Unit berada pada sel yang
yang ketiga harga berada pada sel yang keempat. Jadi kita nama type balik. Okay, supaya anda biasa dengan formula VLOOKUP. Okay, sama dengan VLOOKUP. Untuk produk ni, A6. Okay, tekan koma. Okay, table array merujuk kepada item. Okay, tekan koma lagi. Seterusnya kalau bila menambah merujuk kepada kolom yang kedua. Okay, kita gunakan seterusnya, kita gunakan for. Okay, siap kita punya formula dekat sini. Not available sebab kita belum masukkan dia punya code produk. Okay, inventory, kita nak inventory bagi semua produk. So, automatic terus kita buat bagi code produk sampai 10 code. Okay, 10 produk. Okay, selanjutnya kita buat untuk unit. Okay, bahagian unit, tekan enter. Unit merujuk kepada kolom yang ketiga. Okay, salin fungsi semua sekali. Seterusnya kita akan buat formula pada bahagian unit masuk dan juga unit jual. Okey, tengok dekat sini. Unit masuk dan juga unit jual, dia akan merujuk kepada unit masuk unit masuk dia akan merujuk kepada inventory yang kita buat tu, yang senarai barang masuk ataupun terima. Jadi dia akan ambil kuantiti dekat sini, kita akan matchingkan dia punya nama produk dan kita akan ambil dia punya kuantiti dan seterusnya akan dipaparkan pada bahagian unit masuk. So kita akan matchingkan dekat sini lah. Formula yang kita akan gunakan sum if. Okay, bilang jika. Sum if. Okay, bilang jika. Okay, kita perhatikan dekat bahagian inventory senarai barang masuk ataupun terima. Dekat sini kita akan mudahkan. Okay, sebab kita akan gunakan dua range dekat sini. Yang pertama range bagi nama produk. Yang kedua range bagi kuantiti, berapa bilangan bagi produk tersebut. Okey, ini bagi senarai barang masuk ataupun terima. Okey, bagi memudahkan untuk kita panggil balik. Jadi dekat sini bahagian nama produk ni, okey, highlight kan. Okey, namakan, contohnya Ustaz dah namakan dekat sini in product. So produk masuk, nama produknya apa? Okey, ada dekat sini. Okey, bahagian kuantiti ini yang kita perlukan dekat sini. Okey, kuantiti Ustaz namakan sebagai in quantity. Okay, nanti kita akan panggil balik dekat bahagian stock inventory. Okay, bahagian out pun sama dekat sini. Bahagian namanya, okay, highlightkan semua sekali. Ustaz namakan sebagai out product. Okay, awak dekat sini just namakan je, tekan enter, automatik dia akan namakan dekat sini. Dan bahagian quantity pun sama, Ustaz namakan sebagai out quantity. Okay, supaya senang kita ingat dia punya formula dia. Okay, kembali semula kepada bahagian stock ataupun inventory, unit masuk, kita akan gunakan formula dekat sini, sum if. Okay, gunakan sama dengan sum if. Okay, bila double klik sum if, dia akan keluar dekat sini formulanya. Yang pertama range. Okay, sekarang ni kita buat pada unit masuk range, iaitu kita akan pilih pada bahagian nama produk yang kita dah namakan sebagai in product. Okey, dah ada dekat sini. Tekan koma kriteria yang kita nak uji. Kita nak uji berdasarkan kepada namanya, iaitu yang berada pada sel B6. Okey, klik B6. Tekan koma dan seterusnya masukkan dia punya sum range. Range yang kita nak, yang kita perlukan, yang kita nak paparkan pada bahagian unit masuk. Merujuk kepada range yang kita dah namakan tadi tu, namanya iaitu in quantity. Okay, sebab kita nak bilangan kuantiti unit yang masuk berapa. Okay, in quantity, dah ada dekat sini, double klik saja. Okay, tutup kurungan, tekan enter. So, siap. Unit masuk kat sini berdasarkan kepada, okay, saya nak balik dekat bahagian inventory masuk ataupun terima. Dekat sini A1 ni masuk dua kali, iaitu 100 dan juga 100, menjadikan bilangan dekat sini sebanyak 200. Okey, untuk yang lain salin fungsi sahaja. Okey, bawa ke bawah salin fungsi. Unit jual. Okey, formula yang lebih kurang sama seperti yang kita buat pada bahagian unit masuk. Okey, gunakan sum if, double klik sum if, dia akan keluar dekat sini range. Okey. Okey, merujuk kepada nama produk yang kita dah namakan sebagai out produk. Okey, merujuk kepada nama produk pada bahagian unit keluar. Okey, out produk, tekan koma, seterusnya kriteria merujuk yang kita nak uji iaitu berada pada B6. Okey, yang ni nanti kita akan salin fungsi, dia akan ikut
Okey, seterusnya B6, B7 dan seterusnya. Okey, tekan koma dekat bahagian formula lepas B6, sum range merujuk kepada kuantiti, out kuantiti. Jadi, tak saja out kuantiti dia akan keluar dekat sini. Okey, tutup kurungan. So, kita siap bagi pada bahagian unit jual. Okey, kuantiti stock. Okey, pada semula dekat sini. Macam mana kita nak kira kuantiti stok? Kuantiti stok dikira berdasarkan kepada unit masuk tolakkan dengan unit jual. Berapa unit yang kita jual? Okey, unit masuk. So semua unit masuk kita akan rekodkan pada bahagian unit masuk, unit jual kita akan rekodkan pada bahagian unit jual dan kita tolakkan kita akan dapat dia punya kuantiti stok. So yang ni senang saja, gunakan tolak saja, unit masuk tolak dengan unit jual, D6 tolak dengan E6. Okey, salin fungsi semua sekali, turunkan sampai ke bawah. Okey, pada bahagian jumlah merujuk kepada harga yang kita darabkan dengan kuantiti stok. Jumlah ni adalah jumlah dalam RM. Sepatutnya jualan dalam RM yang sepatutnya dijual. Okey, macam mana nak kira? Saya padamkan dulu formula pada bahagian ni. Okey, kita akan gunakan formula darab. Okey, kuantiti stok darabkan dengan harga. So, kita gunakan sama dengan kuantiti stok F6 darabkan guna bintang darabkan dengan G6. Tekan enter. So, dia akan jadi dekat sini. Okey, jawapan dia dekat sini dan seterusnya salin fungsi pada semua sampai ke bawah. Okey, ini adalah kuantiti stok senarai inventory ataupun stok yang kita ada, yang kita buat berdasarkan kepada senarai masuk dan juga senarai keluar. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan pada bahagian format sel. Macam mana kita nak masukkan RM. Okey, mungkin dekat komputer anda tak ada RM. Kita nak formatkan number, kita nak formatkan text, kita nak tambah decimal dan sebagainya. Okey, dekat sini bila kita highlightkan bahagian atas ni kita ada currency. Okey, currency dah format dekat sini menggunakan RM. Kalau tak keluar RM ni, anda kena formatkan dekat regional setting, pilih Malaysia. Okey, boleh gunakan accounting dan ada macam-macam dekat sini yang kita boleh gunakan. Decimal place. Okey, kat sini kita ada decimal place, decrease. Okey, kurangkan decimal ataupun tambahkan decimal place. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.